أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan dimati Allah sekalian? Pada hari ini kita bersyukur kerana Allah mengizinkan kepada kita untuk bersama mengulang kaji, menyemak kembali kepada halaman Al-Quran yang telah pun kita ikuti sejak hari Ahad hinggalah hari Khamis. Hari ini kita nak melihat kepada ulang kaji apakah yang terkandung pada halaman ke-20 hingga 24, dan pada hari ini kita bertuah kerana kita sekali lagi dapat bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Dan juga Ustaz Safri. Ya, subhanallah. Masya-Allah. Ya. Kita mengalu-alukan kehadiran Ustaz Safri ya sebagai pemikir ya bagi My Quran Time, di mana Ustaz Safri lah yang mengetuai, yang memberi input kajian daripada pelbagai tafsir, daripada pelbagai ulumul Quran untuk menjadi santapan sebagai panduan kepada saya untuk dikongsikan bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah. Jadi bagi tuan-tuan yang hadir pada hari ini, sila boleh ambil mushaf masing-masing dan boleh bersedia dengan nota catatan, nak tengok balik, nak mengisi lompong dalam nota-nota pada halaman 20 hingga 24, di mana kita akan mengulang kaji dan menyemak kefahaman kita. Moga-moga dalam masa seminggu ini kita mantap kefahaman dan kita boleh teruskan hinggalah ke seterusnya, insya-Allah. Jadi pada hari ini kita Ustaz Safri, sebelum kita teruskan, kita nak mulakan dahulu saya dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. Dan kali ini kata Ustaz Safri masa saya berborak tadi, ada permintaan khas. Jadi mungkin Ustaz Safri nak mengalu-alukan kepada penonton yang berada di rumah, dan dalam masa yang sama bolehlah request apa yang Ustaz beritahu di luar tadi. Kalau nak diteruskan boleh teruskan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selepas perbincangan tadi saya teringin mendengar daripada suara Al-Akh Tarmizi, masya-Allah, iaitu dengan lantunan suara yang sangat hebat, Allahu Akbar, Imam Masjidil Haram, masya-Allah, Syekh Mahir Al-Muqaili. Allahu Akbar. Masya-Allah. Kena baca lagu tu lah. Yalah. Pasal dia ada kaitan dengan kita nak mengkaji tentang Nabi Ibrahim, tentang kiblat ya. Jadi harap-harapnya dengan bacaan ini menjemput ataupun dia menaikkan syuur ataupun perasaan kita pada tuan-tuan yang mungkin pernah sampai ke Masjidil Haram ataupun yang belum lagi. Insya-Allah bila dah dengar Syekh Mahir versi Malaysia ya, kemudian nanti bila sampai ke sana nanti cari suara ini bukan sekadar cari orangnya, tetapi nak menghayati Al-Fatihah di bumi haram. Silakan Ustaz. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Tuan Fazrul, yang saya muliakan Al-Fadhil Ustaz Safri, khususnya tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran, penonton setia My #Quran Time. Apa khabar semuanya? Kita bertemu lagi di penghulu segala hari ini. Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita, permudahkan kita. Buat tuan-tuan, abang-abang yang bersiap sedia nak ke masjid, sila buat persediaan sejadah sendiri, face mask. Kami pun nanti akan bergegas juga, dan semua nak respon request daripada tuan Syekh kita Fadil Ustaz Safri tadi, bacaan Syekh Mahir Al-Muqaili. Saya pernah tanya Ustaz dalam kuliah okey, siapa kenal Syekh Mahir? Semua angkat tangan. Kenal. Kata, cuba buat sikit.
insya-Allah, insya-Allah. Rupanya Mahir Zain. Mahir Zain. Tapi yang diminta oleh Al-Fadhil Ustaz Safi tadi adalah Syekh Mahir Al-Mu'iqli, Imam Masjidil Haram. Masjidil Haram. Saya pernah Ustaz tarawih 10 rakaat tu nak keluar Ustaz. Dia 20 rakaat kan, 10 rakaat tu nak keluar, tengah-tengah jalan nak keluar tu ditukar imam kan, dengar Syekh Mahir jadi imam, tak jadi keluar Ustaz, masuk balik, sambung balik, sebab bacaan yang sangat baik dan suasana tu Ustaz. Jadi Ustaz sebut tadi untuk kita hayati Ustaz. Saya cubalah Ustaz, mungkin 1% je jadi Ustaz. 1%. Minta maaf lah Ustaz. Saya cuba Ustaz insya-Allah. Safri mungkin dia backup lah. Ya, backup insya-Allah. Itulah harapannya insya-Allah. Okey. Jom tuan-tuan dan puan-puan kita baca sama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Dapatkan yang original Ustaz. Dapatkan yang original. Boleh cari dekat kita cari dekat YouTube ataupun kita cari dekat Mekah nanti Ustaz. Amin insya-Allah. Amin ya. Harap-harapnya bersama dengan Ustaz Safri ya, bersama dengan Ustaz Tarmizi kita dengar yang original. Yang tadi dah saya dah teringat dah Ustaz kan. Itu yang teringat tu kita kalau boleh kita bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah ada rezeki nanti kita ke sana ya. Tadabbur di sana ya dengan Ustaz Taranum di sana. Dalam masa yang sama sampai saja waktu semayang bersama dengan Allah Subhanahu ya. Pasal apa? Pasal Nabi sendiri pun ya, Nabi sendiri ketika meminta pada sahabat ya pun ada yang Nabi minta untuk sahabat bacakan Al-Quran ya. Pasal dengan suara yang bagus, dengan suasananya ia akan menyebabkan kita akan lebih lagi khusyuk dan jiwa akan jadi lembut untuk kita menghargai. Apatah lagi kalau hari ini kita akan cuba melihat balik halaman 20 hingga 24 bagaimana perjuangan nabi-nabi terdahulu, salah satunya Nabi Ibrahim pada halaman yang ke-20 ini, dan membawa kita kepada projek Nabi Ibrahim dan akhirnya dikaitkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu pertukaran kiblat. Ya, bagaimana sejarahnya, mengapa kiblat penting, itu yang telah kita belajar, tapi kita nak pergi lebih mendalam. Jadi kita akan mulakan dahulu dengan halaman yang ke-20, bacaan daripada ayat 133 hingga ayat 134. Kita menjejaki, kita melihat kepada legasi Nabi Ibrahim ya. Jadi mari sama 133 134 sebelum kita bersoal jawab dengan Ustaz Safri yang akan mencerahkan lagi tentang ayat-ayat di dalam halaman ini insya-Allah. Silakan Ustaz. Masya-Allah. Saya bukan Ustaz Safri. Ustaz Safri sebenarnya memang kita nak minta Ustaz Safri tapi Ustaz Safri banyak benda yang nak disampaikan. Jadi kita simpan Ustaz Safri untuk tadabbur kita insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, alhamdulillah hari ini saya nak cuba tadi saya dah baca Syekh Mahir Al-Mu'iqli. Sekarang ni saya nak cuba pula baca Syekh Bandar Abdul Aziz Balilah. Bukan Bandar Baru Bangi Bandar Abdul Aziz Bandar Kirara tadi kan. Saya seorang imam Masjidil Haram juga yang bacaannya begitu variasi sekali. Sebenarnya Ustaz di tanah air kita ni, di Malaysia ni ada seorang imam yang bacaan beliau boleh mengikuti imam-imam yang terkenal. Dan insya-Allah satu hari nanti beliau pun akan bersama dengan kita. Kalau boleh saya sebutkan nama dia, Al-Fadhil Syekh Abdul Karim Al-Makki, imam di Masjid Shah Alam tu. Jadi kita akan jemput beliau nanti bersama kita, bolehlah bacakan variasi bacaan insya-Allah Ustaz. Jadi saya nak cuba ni, mudah-mudahan yalah kalau tak jadi banyak pun 1-2% pun jadilah. Masya-Allah. Nak ambil semangat topik kita ni ya. Baik. Jom sahabat-sahabat semua, ayat 133 dan juga ayat 134 yang terletak di muka surat 20. Muka surat 20. Kita ambil 132 133 Ustaz. Baik, 132 133 Ustaz di muka surat 20. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim, bacaan daripada ayat 132 dan 33 sebahagian daripada halaman 20 ini menceritakan tentang legasi Nabi Ibrahim, ya, tentang bagaimana Nabi Ibrahim pada ayat 127 bercerita tentang membina foundation ataupun dasar-dasar bagi Al-Bait Al-Haram di Makkahul Mukarramah, dan diteruskan dengan doa yang amat-amat indah pada ayat 128, iaitu memohon zuriatnya menyerah diri kepada Allah Subhanahu taala. Maka kalau kita terus kepada ayat yang ke-132 sebentar tadi, salah satu zuriatnya itu daripada Nabi Ibrahim ada Nabi Ishak, tetapi Allah terus bawa pada Nabi Yaqub Ustaz, ya. Pasal di sebalik nama Nabi Yaqub itu nama lainnya Israel. Ia memberi mesej dua tempat, ya, satu kepada Bani Israel orang Yahudi dan juga kepada kita. Maksudnya ialah apabila ada nasihat yang penting dalam ayat ini yang mungkin Ustaz boleh cerahkan. Nasihat ini adalah satu kaitan dengan kita, bahawa kita ni ada kaitan susu galur terus kepada Nabi Yaqub, terus kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Jadi apa nasihat itu yang Ustaz boleh cerahkan sebagai ulang kaji kita pada hari ini? Dipersilakan Ustaz Safri. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Fazrul dan terima kasih Ustaz Tarmizi telah bacakan surah Al-Fatihah dengan suara begitu merdu, tersentuh hati. Allah Rabbi, masya-Allah. Pada ayat ini Ustaz, Allah Subhanahu Wa Taala nak menceritakan kepada kita bahwasanya ada hubung kait di antara Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Artinya ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, am kuntum syuhada iz hadara Yaqub al-maut, kamu tak nak menyaksikan ke ketika Nabi Yaqub datang satu kematian? Ketika datang satu kematian, bagi seorang ayah yang takut legasi dia tinggal ataupun yang ditinggalkan jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, semua kita risau sebagai ayah. Kalau saya mati, apa anak kita kena buat? Apakah ini insurans dah siapkah atau belum? Tetapi yang dirisaukan oleh seorang ayah yang hebat, iaitu bagaimana dia selepas dia mati, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah wahai anakku selepas kematian ayah, selepas ayah pergi, apa yang kamu sembah? Ini adalah kerisauan seorang nabi, seorang hamba yang soleh, takut bahwasanya anak-anak mereka jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tanya dia? Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah nak kalau nanti ayahmu mati? Agak-agak kalau kita Ustaz, kalau kita sebagai seorang ya, apa kita tanya kepada anak kita? Kita akan tanya pasal apa persediaan dia kan untuk hidup dan sebagainya kan. Tetapi inilah seorang ayah yang risau,
takut meninggalkan legasi yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi disebabkan seorang ayah ini memiliki sosok pemimpin yang hebat, maka lahirlah anak zuriat yang hebat. Apa jawapan mereka? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahida. Ini jawapan yang mantap, jawapan yang penuh dengan satu konsekuen dalam kehidupan mereka, bahwasanya mereka beriman kepada Allah. Artinya, wahai ayahanda, tak perlu risau. Kalau ayahanda nak meninggalkan kami, kami akan berpegang teguh kepada agama ayah. Tengok, kita nak highlightkan di sini agama ayah. Kenapa disebutkan agama ayah? Bukan agama Islam, bukan agama yang, tapi agama ayah. Artinya yang disampaikan di sini adalah bahwasanya mereka tahu tentang ilmu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, iaitu daripada ayahnya sendiri, bukan daripada cikgu, bukan daripada orang lain. Artinya fungsi sebagai seorang ayah itu yang paling utama adalah menanamkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Yaqub juga dapat mentauhidkan Allah melalui ayah-ayah mereka, Ishaq, Ismail dan Ibrahim alaihissalam. Jadi menarik Ustaz bila Ustaz highlightkan tentang agama ayah, ya. Maksudnya bukan agama cikgu, bukan agama Islam contohnya, kerana di dalam jawapan mereka ini, dia kalau dalam Quran ini ada sahaja yang Luqman menasihati, tapi tak ada jawapan anaknya jawab macam mana, ikut ke tak ikut. Tapi di sini dalam ayat 133 ini, bila Nabi Yaqub bertanya, ada jawapan anaknya. Maksudnya ini satu standard yang kita kena bina kalau boleh sebelum kita meninggal, Ustaz, kan. Pasal kalau dekat meninggal itu dah sibuk-sibuk sebagainya, mungkin antara nak cakap agama ayah ataupun harta ayah lebih penting ini, ya kan. Jadi dan lebih menarik Ustaz ni, kalau kita tengok pada anak Nabi Yaqub ini ialah Nabi Yusuf, kan? Ada 12 tu kan, yang abang yang buat perangai tu. Jadi boleh Ustaz cerahkan sedikit tak, mereka ni buat perangai, tapi dalam ayat ini indah pula tu. Sila Ustaz. Sangat indah, masya-Allah. Tak terfikir pula pertanyaan itu datang seperti itu, tapi ada gambaran. Artinya ketika Nabi Yaqub ini hadara Yaqub al-maut, ketika dia nak mati ataupun nak wafat, dia berwasiat, artinya mengumpulkan semua anak-anaknya. Dengan artian Nabi Yaqub sudah tahu ajal dia sudah datang. Kalau kita tak tahu kan, tapi dia seorang nabi, dia tahu ajal sudah datang, maka dia kumpulkan anak-anak tadi, anak-anak yang sebanyak 12 orang tu, satu riwayat mengatakan 12 orang itu berkumpul, termasuk abang-abang yang dulu telah melakukan sesuatu kepada adiknya, sebab mereka sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalil mereka berkumpul semua, Ustaz? Di ujung dia itu pada ayat 133, wa nahnu lahu muslimun. Nahnu tu kalau dalam bahasa Arab dhamir yang menunjukkan jama', artinya kami adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu dalil yang mengatakan Nabi Yaqub telah mengumpulkan semua anaknya, baru dia berwasiat. Itu kalau kita tahu kita nak mati. Kalau kita tak tahu, macam mana, Ustaz? Masya-Allah. Apa yang nak kita lakukan? Itulah yang sebenarnya mengapa kita kena ambil peluang ketika kita hidup, ya. Dan dalam kes anak Nabi Yaqub ini, mereka buat perangai, Nabi Yaqub masih lagi kuat berpegang kepada pendidikan anak-anak, ya Ustaz, ya. Sehingga kan kalau nak kirakanlah, ya, anak dah buat perangai, ya, dah degil, dah get out contohnya kan, itu keluar daripada rumah. Tetapi bila disambungkan kisah itu dengan penghujung begini, Ustaz, ya, masya-Allah, inilah kelebihan apabila seorang ayah, seorang ibu berpegang kepada ilah, ya, ilahan wahidah, Tuhan yang satu. Kita istiqamah sampai ke hujung. Anak buat perangai itu boleh berlaku, Ustaz, ya, tetapi yang pentingnya ialah kebergantungan pada Allah. Dan yang Ustaz kongsikan tadi, sampai anak itu buat perangai, tapi bila dah dikumpulkan di hujung itu, wa nahnu lahu muslimun. Jadi inilah isi antara daripada muka surat 20 yang kita nak teruskan pada muka surat 21, bagaimana
Allah menceritakan tentang orang-orang Yahudi, Nasrani yang mengajak bersungguh-sungguh Ustaz ya. Kalau ayat yang ke-135 itu tahtadu, mengajak orang-orang Islam masuklah kunu hudan au nasara tahtadu. Dan kita nak melihat bahawa sebenarnya bila kita masuk agama Islam ini, ia seperti satu celupan. Ustaz ya, satu celupan. Kita nak dengar dahulu bersama dengan Ustaz Tarmizi bacaan ayat 138 139 untuk kita memahami macam mana kita ini tidak mudah terganggu dengan godaan Yahudi Nasrani yang kata kami ni ikut Nabi Ibrahim, tapi rupa-rupanya ada maksud di sebalik sibghatullah. Kita baca dahulu, sila Ustaz. Okey, baik. Terima kasih banyak Fadil Ustaz Fazrul, Fadil Ustaz Safri, terusnya tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran. Jangan lupa di penghulu segala hari ini Ustaz, tekan share Ustaz. Tekan tekan share tu Facebook kita. Kalau di YouTube itu tekan loceng ting ting loceng di Facebook, di YouTube rasmi kita kan, sahabat apa tu, Quran Time Official kan. Okey, jadi share, mudah-mudahan berlipat ganda lagi jariah kita di penghulu hari ini. Jadi yang ayat kita nak baca sekarang ni Ustaz, di muka surat 21 ayat 138 dengan 139 saya nak cuba bacaan Syekh Syuhrin pula Ustaz, kalau boleh lah. Tapi saya tak adalah jadi Ustaz, cumanya nak cubalah, cuba 1% pun jadilah. Okey, alhamdulillah Ustaz, cuba Ustaz. Kita berada dekat Mekah. Allahu akbar Ustaz, masya-Allah, hari Yaumul Jumaah. Allahu akbar, masya-Allah. Jom kita cuba sahabat-sahabat semua sama-sama kita 138 139. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sibghatallah ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim, ayat 138 dan ayat 139 sebentar tadi. Sibrah Allah, siapa yang lebih baik sibrahnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kepadanya lah kami menyembah. Pada ayat 139, katakanlah wahai Muhammad, adakah kamu hendak berdebat dengan kami mengenai Allah, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu? Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepadanya kami dengan tulus mengabdikan diri kepada Allah SWT. Jadi di sini ada perkataan sibrah, satu istilah yang amat indah dan amat special, amat istimewa untuk kita dalami pada hari ini. Saya serahkan pada Ustaz Safri untuk mencerahkan apa sebenarnya sibrah ini, Ustaz. Syukur Ustaz, terima kasih. Dalam kajian ilmu tafsir, sibrah, berbagai pendapat ulama mengatakan, seperti Ibnu Abbas, seperti Ibnu Katsir mengatakan sibrah itu adalah agama Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Islam. Kemudian Qurtubi dan Al-Baghawi mengatakan adalah celupan, artinya memasukkan sesuatu ke dalam suatu benda sehingga dia berkesan. Jadi bila disebutkan sibghatullah, dia adalah satu celupan, ini merupakan salah satu kajian daripada ilmu Al-Quran Ustaz, iaitu nama dia perumpamaan ataupun al-amsalu fil Quran, perumpamaan di dalam Al-Quran. Cuma yang biasa kita dengar dalam perumpamaan dalam Al-Quran itu ada kata misal atau kata kaf, tashbih, tetapi ini tidak ada perkataan misal dan tidak ada perkataan tashbih, maka ia adalah sebagai tamsil ataupun amsilah kaminah nama dia. Artinya dia ada maksud perumpamaan, tetapi tidak ada alat yang mengatakan dia adalah perumpamaan. Sebab apa? Ini sudah biasa diungkapkan oleh orang Arab. Sibghatullah artinya mencelupkan sesuatu masuk kepada sesuatu itu. Ibaratkan kalau kita masukkan tangan dalam cawan ini, seluruh bahagian tangan itu dibasahi oleh air.
Tapi bila amsilah ini menyebutkan disebut di sini ada seolah-olah pakaian dimasukkan di dalam satu bekas sehingga pakaian itu bila dikeluarkan mengikut warna apa yang terdapat di dalam air. Artinya yang disampaikan di sini adalah bila sebut sibghatullah, masuklah kamu ke dalam Islam, agama Allah Subhanahu wa taala itu secara keseluruhan. Tu makanya Qurtubi mengatakan masuk ke dalam sibghatullah ada dua cara. Yang pertama ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, iaitu kemudian yang kedua mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah satu perumpamaan yang sangat indah yang kita kena ambil perhatian. Kenapa Allah sebut sibghatullah? Masya-Allah, itu adalah penerangan berkaitan dengan sibghatullah, iaitu kalau saya ambil daripada pendapat Qurtubi yang Ustaz kongsikan tadi, satu ikhlas, ada perkataan ikhlas di ayat 139 itu, dan ikhlas itu bukan sekadar ikut-ikut apa yang kita tafsirkan sahaja, tapi tafsiran sunnah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah pelajaran kita, sibghatullah, ikhlas kerana Allah, mengikut kepada Rasul agar kita dipimpin menjadi orang yang benar-benar bersama dengan Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bertemu kembali dalam My Quran Time, baca, faham, amal. Kembali kita dalam My Quran Time, baca, faham, amal. Pada hari ini kita mengulang kaji daripada halaman 20 hingga 24. Kita bersama dengan tetamu barisan pemikir Ustaz Safri Zain yang didatangkan untuk bersama berkongsi, mencerahkan lagi beberapa perkara di dalam Al-Quran untuk sama-sama kita ambil panduan pada hari ini. Dan kita sudah pun berbincang Ustaz ya, muka surat 20, 21 sebentar tadi, dan kita nak teruskan dengan halaman yang ke-22, di mana halaman 22 juz yang kedua, juz yang kedua, dan ia bermula dengan perkataan sayaqulus sufaha, berkata orang-orang yang kurang akal ataupun dianggap bodoh oleh Allah. Allah menyatakan ini kerana ada orang yang mengambil enteng pada satu perkara penting bagi dunia ini, iaitu qiblatihim, iaitu kiblat yang diubah, yang diubah. Dan peristiwa ini memulakan juz kedua kita pada hari ini. Jadi kalau kita melihat apa kaitan juz pertama, di hujungnya itu bercakap tentang Nabi Ibrahim, juz yang kedua ini masih lagi menyambung tentang legasi Nabi Ibrahim, iaitu kiblat. Jadi mari sama-sama kita melihat kepada ayat 144, bagaimana Nabi mengharapkan sesuatu, ada sejarah di sebalik perkara ini, satu petanda rahmah daripada Allah yang amat sayang pada Nabi, memberi respon kepada permintaan Nabi di Madinah Al-Munawwarah. Mari kita sama-sama baca bersama dengan Ustaz Ahmad Tarmizi. Masya-Allah. Saya? Ya, Ustaz. Okey, ayat 144 ni Ustaz sebut tadi perkataan Madinah, bumi Madinatul Munawwarah. Antara imam Masjidin Nabawi yang saya minat, dan saya yakin sahabat-sahabat Al-Quran pun semua minat, antaranya Syekh Ali Abdul Rahman Al-Huzaifi. Allahu Akbar. Dan sekarang ada anak dia jadi imam juga. Subhanallah. Di Madinah, di Masjid Nabawi. Pernah satu pagi, kata silap saya, solat subuh, anak dia jadi imam, Syekh Huzaifi kat belakang, anak dia menangis sebab baca ayat wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, sampai fala taqul lahum uffin, menangis kan. Subhanallah. Ayah kat belakang
Rasulullah ada kat situ, subhanallah. Jadi saya nak cuba ayat 144 ni, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, saya nak cuba baca dengan bacaan gaya Syekh Huzaifi ni. Tapi bacaan yang susah jugalah. Tapi cubalah Ustaz. Ya, insya-Allah. Tak tahulah jadi ke tak tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tak jadi jangan marah, dapatkan yang original insya-Allah. Ya, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون صدق الله العظيم. Kami melihat wajahmu sering mendongak ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab tahu bahawa peralihan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka, dan Allah tidak lalai terhadap apa yang mereka lakukan. Inilah ya kisah di sebalik apa yang Ustaz bacakan sebentar tadi, ya, dengan bacaan daripada Syekh Huzaifi tadi. Ustaz, ya, sebenarnya dia membawa emosinya sekali, ya, di mana Allah lihat kepada keinginan Nabi untuk berbeza dengan orang-orang di Madinah itu, di kalangan orang Yahudi yang menghadap ke Masjidil Aqsa di Palestin. Dan adakah ada perubahan, tapi Nabi tak cakap, ya. Itu yang kita nak tengok sebentar lagi, iaitu kalau Ustaz Safri boleh berkongsi bagaimana kisah di sebalik kiblat ini, mengapa sampai hampir 1-2 muka surat ini memulakan juz kedua pasal kiblat. Sila Ustaz. Insya-Allah. Masya-Allah. Ketika bacaan khusus tentang kiblat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah, dan Nabi pada waktu itu berkiblatkan Masjidil Aqsa dan dibacakan oleh Imam Madinah, masya-Allah tersentuh hati. Kalau seandainya kita berada pada waktu itu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menadahkan wajahnya ke langit, masya-Allah, dengan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Persoalan dia, Ustaz, kenapa Nabi tidak meminta? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala menghadap kiblat, tetapi ada permohonan di dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kerinduan kembali untuk menghadap Kaabah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, prosesnya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah, Nabi menghadap kiblat. Kalau kita ikutkan di sini, kita tak bawa prof dia. Di sini adalah Masjidil Aqsa, kita anggap sebagai dekat utara. Kemudian di tengah di Madinah, dan di sebahagian selatan dia adalah Kaabah Al-Musharrafah. Kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berada di Mekah, Nabi berada di, kita ambil kalau macam ini kan, kita ambil ini rukun Yamani, dan sini adalah rukun Hajar Aswad. Nabi berdiri dekat sini. Maka secara automatik Nabi menghadap kiblat, dan sekaligus Nabi menghadap Masjidil Aqsa. Tetapi ketika Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menghadap iaitu Baitul Maqdis. Kenapa benda tu berlaku? Sebab pada waktu itu, kata mufassirin mengatakan, sebab pada waktu itu aghlabiyah atau keseluruhannya yang berada dekat Madinah itu adalah orang Bani Israel, yang pada waktu itu mereka berkiblatkan Masjidil Aqsa. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam rasa tak puas hati, rasa sedih dan rasa duka cita. Nabi mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika pada waktu solat Asar,
Semalam Ustaz bincangkan Masjid Kiblatain Ustaz kan. Di situlah berlaku, ada satu riwayat mengatakan waktu asar, ada satu riwayat mengatakan waktu zuhur. Apapun waktunya, yang jelas Nabi SAW pada waktu itu solat dalam keadaan 2 rakaat. Nabi berada di Madinah, Nabi berada dekat menghadap ke Masjidil Aqsa. Kemudian dalam satu kitab yang bertajuk Keajaiban Kota Madinah, disebutkan di situ Nabi pusing daripada Aqsa menuju ke Madinah sebanyak 180 darjat. Langsung ke belakang. Yang perlu kita teliti di sini adalah Allah Subhanahu wa taala, tidak mustahil bagi Allah nak mengatakan pindah ke situ, pindah ke mana-mana, tetapi Allah Subhanahu wa taala nak menengok kaum muslimin pada waktu itu, siapa yang mereka sebenarnya, apakah yang mereka ini mengikut Nabi, ada yang sebelah atau tidak mengikut Nabi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk pusing ke arah kiblat, Nabi pusing arah ke kanan. Pusing arah ke kanan. Kalau kita bayangkan macam mana Nabi pusing kan, tak payah fikirlah. Yang penting kita percaya bahawasanya keimanan yang kuat terjadi proses peralihan Kaabah. Semasa solat. Nabi terhenti solat selama beberapa saat, kemudian Nabi pusing 180 darjat, Nabi ke hadapan. Maka di sinilah Allah Subhanahu wa taala nak menengok siapa di antara makmum tadi itu yang beriman tulus ikhlas kepada Rasulullah dan jadi orang yang munafik. Artinya macam mana Ustaz? Ustaz macam mana? Jadi ketika Nabi itu pusing 180 darjat ke arah dari menghadap ke Kaabah dari kanan, semua sahabat yang beriman sepenuh hati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pusing ikut Rasulullah. Ikut Rasulullah. Ada sebahagian tak pusing. Apa ni Muhammad? Kemudian ada sebahagian pusing ikut kiri. Betul? Habis. Keluarlah. Keluar sebab tidak mematuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada proses peralihan Kaabah ini, Allah Subhanahu wa taala nak menunjukkan kepada kita di antara orang yang mukmin ada mukmin yang munafik, ada juga yang mukmin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi peristiwa ini kita kena yakin dan kena fahami betul-betul proses terjadinya peralihan kiblat itu adalah satu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang diabadikan sampai ke tahap ini Ustaz ya, di mana bagi tuan-tuan yang berada di rumah, kita dah dapat kiblat yang tak ubah-ubah lagi dah. Kalau ubah pun kalau waktu kena adjust dengan Jabatan Agama lah ya, tapi bukannya terus 180. Kerana kalau berlakulah begitu Ustaz ya, saya pun tak tahu kan kalau kita berada kat situ betul ke kan. Dan kalau keimanan betul-betul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut yang Ustaz cakap tadi, tapi kalau tidak, sama ada dia keluar ataupun pusing kiri. Dia kalau kawat Ustaz ya, saya ingat dulu waktu kadet dulu tu, ke kanan pusing kan. Dia semua kena samalah kan. Tak boleh pula lambat ke ataupun nak ambil kiri ke. Memang kena Scott sila pumping contohnya kan. Jadi ini adalah satu perintah Allah. Dan yang keduanya, ini adalah mencerakinkan, memisahkan di antara orang yang beriman dengan tidak beriman, di mana pada tahun ini bila kita dapat kiblat ini, kita ambil kiblat pada masanya, kita betul-betul tawajuhkan, betul-betul menghadap dan buat kerana Allah. Inilah sebagai manifestasi keinginan kita menghargai nikmat kiblat yang Allah berikan kepada kita. Jadi Ustaz ya, kalau kita sambung pada muka surat 23 itu, ada lagi sambungan dan bercakap tadi tentang kiblat ini berkali-kali Ustaz ya. Kalau katakan ayat yang ke 149, ayat yang ke 150, beberapa kali Allah ulang tentang sila pindah kiblat kan, sampai 3 kali di situ ya. Jadi bila berulang-ulang ini sebenarnya apa sebab Ustaz? Boleh tak kalau Ustaz kongsi sikit? Sebutan di sini fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, artinya nak menandakan umat Islam tu kena yakin bahawasanya setiap ittijah yang menghadap satu kiblat itu ada isyarat yang mengatakan bahawasanya umat Islam tu kena bersatu padu. Artinya satu
waktu kata Allahu Akbar menghadap kiblat yang sama, bertuhankan yang sama, mentauhidkan yang sama, la ilaha illallah, yang diagungkan setiap waktu dalam solat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maksudnya paling tinggi mentaukidkan bahwasanya kiblat umat Islam itu adalah Kaabah. Ya, maksudnya penekanan berkali-kali ini agar semua umat Islam bersatu ya, dan mesej itu jugalah yang kita nak ambil pada kali ini, di mana umat Islam kita daripada mana Ustaz? Kalau Ustaz Tamizi kita ada yang dengar kita daripada Germany. Germany, ada daripada Kanada, kita ada daripada London, Liverpool, Brunei, Singapura. Semua kiblat yang sama Ustaz. Kiblat yang sama. Dan tidak mungkin bagi umat Islam ini bergaduh-gaduh ya, kerana yang paling tinggi sekali adalah Allah. Kan? Tak mungkin dia menghadap satu kan. Macam kalau dalam tentera tu dia ke kanan pusing kan. Tapi dia bergaduh-gaduh sesama sendiri, memang kalah Ustaz. Kalah. Kacau bilau. Kalau katakan dia tak puas hati, mengapa pula ke kanan? Saya nak ke kiri contohnya kan. Ya. Jadi ini melambangkan kepada kesatuan umat Islam yang kita perlu ambil. Dan kalau ada perkara-perkara berbeza itu Ustaz ya, berbeza itu biasa, tapi jangan sampai kita mengutamakan diri saya, kumpulan saya berbanding dengan kiblat saya. Betul Ustaz. Ya, itu adalah pelajaran yang kita perlu perjuangkan. Dan itulah juga satu lagi kalau Allah cakap dalam ayat 150 ini di hujung itu ya, fala tahshawhum wahshawni wali utimma ni'mati alaikum wa la'allakum tahtadun. Ya, jadi ini jangan takut pada mereka, takutlah kepadaku. Itu kesan daripada kiblat Ustaz ya. Pasal nak berpindah-pindah tu bukan mudah ya. Bukan mudah, tapi jangan takut mereka, takut pada Allah. Dan inilah bukti Allah menyempurnakan nikmat. Di situ Ustaz boleh tak cerita sikit wali utimma ni'mati alaikum wa la'allakum tahtadun itu apakah yang dimaksudkan dengan kesempurnaan nikmat, dan juga apa kaitan nikmat ini dengan hidayah? Okey. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam ayat ini fala takhshawhum, wahai Muhammad dan para pengikut Muhammad, umat Nabi Muhammad tak perlu takut apa yang disampaikan oleh orang Yahudi ke Nasrani. Takutlah kepada siapa? Wakhshawni, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat kita takut kepada Allah, kita kena datang kepada Allah. Bukan kita takut pada harimau kita lari. Tapi bila sebut takut kepada Allah, kita fafirru ilallah, maka kita mengejar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Solat tu kena cepat-cepat. Okay. Kemudian wali utimma ni'mati alaikum wa la'allakum tahtadun. Itu adalah merupakan salah satu kesempurnaan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita dapat berittijah kepada Kaabah yang Allah berikan kepada kita, dan di saat kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita petunjuk iaitu dalam solat. Itu nanti kita akan baca pada ayat yang berikutnya 153. Okey, jadi di situ ya, daripada ayat 150 itu Allah dah beritahu kesan kiblat itu ya, dan kemudian dalam solat itu sendiri Ustaz ya, pada ayat 151 itu Allah menceritakan tentang Rasul dan juga Quran. Ya, pasal sebenarnya kiblat ini dalam situ ada solat, dalam situ ada ketaatan pada Rasul, ada pula baca Al-Quran. Gabung semuanya Ustaz ya. Jadi ini adalah nikmat yang besar, dan diikuti pada ayat 152 itu fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepada Allah, Allah akan ingat pada kita ya, dan bersyukur, jangan kufur. Jadi ini sebenarnya ada kaitan dengan Quran, ada kaitan dengan solat, ada kaitan dengan Rasul ya, berkumpul dalam satu tajuk namanya kiblat. Masya-Allah Ustaz ya. Dia Allah sampaikan itu dalam bentuk yang praktikal ya, bukannya kata saya ingat Allah zikir kan. Baca Quran pun baca Quran juga, tapi bila solat kan dia ada tanda yang boleh kita perhatikan sebagai praktikal kita seharian. Itu sebabnya mari kita baca kepada ayat 153 ini, iaitu memang seruannya kalau katakan nak buat apa ya, selepas dah muka surat 22, muka surat 23 dah macam-macam pasal kiblat lah apa sebagainya, saya kena buat apa ni? Pasal saya ada banyak masalah. Jawapannya ayat 153. Silakan Ustaz Tarmizi. Baik. Terima kasih Ustaz Fazrul, Ustaz Safri. Sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, kita nak sambung bacaan ayat 153.
tadi saya dah baca 2-3 kali dengan bacaan murattal bacaan murattal ataupun dengan kadar tadwir. Jadi insya-Allah saya nak cuba baca ayat 153 ni dengan bacaan mujawwad insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama-sama orang yang sabar. Ayat yang pendek menutup pada muka surat 23 ini dengan seruan minta tolong dengan sabar dan solat. Biasanya kalau kita tengok wa di dalam bahasa Arab ini maksudnya dan tapi bila melihat kepada ayat ini Ustaz, adakah waw itu maksudnya dan ataupun sebenarnya ada maksud tadabbur lain yang kita boleh perhatikan ayat 153? Okey. Masya-Allah, dengan taranum yang kuat, dengan hus yang paling hebat dan sebagainya, masya-Allah. Saya rasa makin semangat untuk penghujung daripada ayat yang kita baca tadi, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Ayat ini diulang oleh Allah Subhanahu wa taala Ustaz pada ayat yang ke-45. Masyaallah. Wasta'inu bis-sabri was-salah innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang yang beriman, artinya panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman. Setiap orang yang beriman bila mereka terdapat satu persoalan, ada masalah. Bila masalah itu datang, kita terima masalah itu dengan sabar. Tetapi ada di situ huruf waw. Apa itu huruf waw? Di dalam kitab Ibn Hisham Mughnil Labib, makna daripada Al-Fatihah dan makna daripada waw itu lebih kurang 15 makna Ustaz. Waw yang kita selalu jumpa tu kita baca ada waw ini, ada waw itu. Tapi kat sini adalah ada untuk litahqiq, untuk menguatkan sesuatu perkara itu. Artinya bila kita timbul masalah, kita harus ada solusi dalam kehidupan kita. Artinya setiap masalah yang Allah berikan kepada kita atau ujian yang Allah berikan kepada kita, Allah yakin dan mampu, awak mampu. Artinya Allah saja sudah yakin kita mampu untuk menerima masalah. Kita pula tidak yakin dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dia wasta'inu. Kita selalu baca wasta'inu ni Ustaz. Ista'inu di sini dalam fi'il amar. Kita biasa baca dalam fi'il mudhari. Agak-agak dekat mana, agak-agak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya sentiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kajian ilmu tafsir mengatakan iyyaka na'budu, ibadah itu dimaksudkan dia adalah solat. Apa dalil dia? Dalam surah Taha ayat ke-14 disebutkan di situ, wa'budni wa aqimis solata li zikri. Itu menandakan iyyaka na'budu itu ketika kita melaksanakan solat, ista'in kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya ista'inu bis-sabri was-salah. Jadi dengan ada huruf waw itu, di saat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa ujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kita, kita kena lakukan solat. Dengan solat itulah melatih diri untuk bersabar. Itu makanya Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan as-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya'un. Dalam surah Yunus menyebutkan huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran. Allah kaitkan salat itu adalah ibarat nur, cahaya, ibaratkan bulan. Salat itu adalah menenangkan jiwa. Jadi ketika kita salat kepada Allah, menuju Allah Subhanahu wa taala, hati kita tenang, khusyuk dan tawaduk kepada Allah. Illa 'alal khashi'in. Kemudian Allah sebutkan juga tentang
as-sabru dhiya, matahari. Kenapa matahari? Panas. Rupanya sabar adalah penuh perjuangan dan perjuangan dan perjuangan. Allah. Maksudnya kita berjuang, berusaha, tetapi kalau nak sejuk cepat, Ya, solat. Itu guna huruf waw tadi itu. Wow, itu bukan sekadar dan yang sama tahap ya, tapi dia adalah tahqiq, penekanan dalam hidup kita. Tuan-tuan sekalian, kadang-kadang kita nak sabar, usaha, tapi sebenarnya usaha yang paling mantap ialah bila kita usaha dan membawa kita kepada solat. Masya-Allah. Maka insya-Allah nanti tak adalah makin panas Ustaz ya. Kadang-kadang kita tak ada duit, nak usaha nak fikir kan. Makin lama makin ada 100 pilihan. Rupa-rupanya nak tentu pilihan mana terbaik untuk nak buat ini namanya adalah solat. Dan inilah yang Allah nyatakan, dan di hujung itu Ustaz Allah cakap innallaha ma'as sabirin. Allah tak cakap innallaha ma'al musallin. Tak ada. Jadi maksudnya apa tu Ustaz? Tapi Allah Subhanahu Wa Taala innallaha ma'as sabirin. Bila kita dah melakukan satu kesabaran yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam solat ke dalam ibadah mananya, maka ketika kita sabar, kita solat menunaikan ibadah lain, Allah bersama orang-orang yang sabar tadi. Ya, jadi sabar yang akhirnya membawa kepada solat itu itulah yang Allah bersama ya. Tapi kalau sabar jelah kan, sebenarnya Allah tak bersama dengan orang yang sabar jelah ya. Sabar yang solat itu yang benar-benar menuntut ataupun menjemput pertolongan daripada Allah. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Safri atas pencerahan kita sehingga muka surat 23 ini, dan sabar ini pada ayat muka surat 24 cerita pasal sabar dan kita mohon pada Allah SWT agar Allah izinkan kepada kita terus bersabar dengan solat. Silakan Ustaz Safri. Ustaz. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'alna minas sabirin. Allahumma ja'alna minas sabirin. Allahumma ja'alna minas sabirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Safri sudi bersama pada hari ini sebagai barisan pemikir di My Quran Time dan berkongsi beberapa mutiara indah daripada halaman 20, 21, 22, 23 sebentar tadi yang kita dapat kutip sebentar tadi. Salah satunya ialah kalau tanda kita betul-betul sabar, kita akan manfaatkan satu permata namanya solat. Ya, inilah yang kita ingin sebarkan mesej ini agar lebih ramai lagi dapat sabar dengan panduan Quran. Sudah tentu kita nak sampaikan Quran ini seluruh dunia, seluruh Malaysia. Tuan-tuan boleh bersama dalam kempen Wakaf untuk Ummah. Satu kempen di mana kita sama-sama menyumbang bekerjasama untuk membawakan mushaf ini dan kita belajar bukan sekadar baca, tapi kita nak ikuti dengan faham, diikuti dengan amal. Ada rakan-rakan yang tidak ada mushaf Ustaz di rumah-rumah anak yatim, di pelbagai institusi. Jadi kita nak bawakan agar mesej ini sampai dan barulah jelas, oh rupanya ingatkan kena sabar je lah kan. Okey, dengan segala pelbagai tugas yang ada yang berat, rupa-rupanya tanda sabar yang betul-betul adalah apabila kita dapat solat, berdoa kepada Allah SWT. Kita berada di penghujung. Ulangan bagi program kita pada hari ini ialah pada jam 5 petang, 10 malam dan juga 6 pagi ya. Kita ucapkan terima kasih kepada Mufas sebagai penaja kita Ustaz yang pastinya menjemput pada kita semua agar terus bersabar dengan solat. Kita bertemu lagi My Quran Time, baca, faham, amal.